Okey, masih lagi dekat dalam bab 1, langkah keselamatan dalam makmal. Okey, tapi kita dah masuk satu topik baru iaitu pemadam kebakaran. Kalau awak masih ingat, tingkatan 1. Tingkatan 1 ada belajar tentang kebakaran ni. So, ada 3 penyebab, ada 3 yang boleh menyebabkan kebakaran ialah satu ialah bahan api, haba dan juga oksigen. So, pemadam kebakaran ni direka untuk mengatasi ketiga-tiga ni tadi. Okey. Okay, apa dia alat pemadam api tu? Okey, alat pemadam api kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadam kebakaran. Okey, cikgu pergi laju-laju je lah. Okay, kita ada 4 jenis pemadam kebakaran iaitu dari jenis air, buih, karbon dioksida dan juga serbuk kering. Okey, kalau awak nampak kat sini air, bukan air yang air pipe tu tau. Air yang ada dekat dalam tong ni. Okey, air yang ada dekat dalam tong tu. Dan air tu ada campuran bahan kimia sikit lah. So, alat pemadam kebakaran dikelaskan berdasarkan medium pemadam kebakaran. Okay, medium pemadam kebakaran tu contohnya air, buih, karbon dioksida. Itu medium lah. That's why kita namakan dia mengikut medium yang ada kat dalam dia. Okay, ni yang ada dekat dalam buku teks awak. So, awak kena tahu yang berlabel merah itu ialah air, berlabel krim itu ialah buih, berlabel hitam itu ialah karbon dioksida dan berlabel biru ialah serbuk kering, okay, powder. Okay. Jenis kebakaran ada 6 jenis. Okay, kita ada kelas A, okay. Kebakaran pepejal, contohnya seperti kertas, kayu, kain yang bukan logam lah. Kelas B pula ialah dari jenis cecair, contohnya petrol, kerosene. Yang kelas C pula dari gas, contohnya LPG, LNG dan juga oksigen. LPG tu apa? Sekejap lagi tengok. Kelas D ialah kebakaran disebabkan oleh logam. Kelas E ialah peralatan elektrik dan kelas F disebabkan oleh lemak dan juga minyak masak. Okey, ni contoh-contoh ni ada dekat dalam buku teks awak untuk penerang, untuk awak baca lagi. Okey. Okay, yang pertama, jenis kebakaran yang disebabkan oleh kayu, kertas, bukan logam boleh dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api jenis air, buih dan serbuk kering. Kelas B, seperti petrol, kerosene, diesel, cat dan varnish boleh dipadamkan menggunakan alat pemadam api, buih, serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kelas C, gas LPG, LNG dan juga oksigen. LPG tu ialah liquid petroleum gas. LNG pula liquid natural gas. Gas asli. Yang warna tu gambar kapal tu. Dan yang kat sebelah tu ialah tong oksigen lah. Kebakaran disebabkan oleh gas ini boleh dipadamkan menggunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Jenis kebakaran D iaitu kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium dan juga kalium. Boleh dipadamkan menggunakan serbuk kering. Jenis kebakaran E pula disebabkan oleh melibatkan peralatan elektrik. Boleh dipadamkan menggunakan serbuk kering dan karbon dioksida. Tak boleh guna air tau. Jenis kebakaran F ialah kebakaran melibatkan minyak masak dan juga lemak. Boleh dipadamkan menggunakan serbuk kering dan karbon dioksida. Kalau awak perhatikan daripada kelas A, B, C, D, E, F, kebanyakannya semua boleh dipadamkan dengan menggunakan serbuk kering. Kalau awak perhatikan dekat sekolah kita ada banyak ABC powder tu. Yang tong yang ABC tu kan. Contoh lain alat pemadam kebakaran, kita ada pemadam api ABC, selimut kebakaran dan pasir dan juga air. Tapi dekat sekolah kita kebanyakannya guna pemadam api ABC. ABC tu maksudnya dia boleh padamkan 3 kelas tadi tu. ABC dan tambahan E. E yang disebabkan oleh elektrik. Boleh guna pemadam ABC powder ni. ABC. Contoh yang D dengan F tak boleh nak guna. Dia kena guna yang lain. Untuk pengetahuan awak, kalau tengok gambar kat sini kan, yang sebelah
sebelah situ, sebelah tu ABC, yang sebelah kanan tu ABC, sebelah kiri tu ialah powder kan. Okey, sebenarnya untuk sel pula dah. Serbuk kering dia ada banyak jenis. Okey, jenis yang pertama ni lah serbuk kering ABC. Lepas tu ada banyak lagi jenis lain. Okey, contohnya tak silap cikgu nama dia Monex powder. Okey, Monex powder tu untuk padamkan kebakaran logam contohnya. Kalau awak nak lagi detail, awak boleh buka dekat Google lah. Cikgu tak berapa nak ingat. Okey, sebab tu tadi kalau kita tengok yang mula tu, serbuk kering boleh padamkan semua jenis kebakaran. Tapi sebenarnya serbuk kering tu dia ada jenis-jenis dia yang boleh padamkan kebakaran tertentu. Macam kalau dekat sekolah kita, kita hanya ada serbuk kering ABC. So boleh padamkan daripada kelas A, B, C dan tambahan E. Okey, boleh digunakan kalau baca dekat situ dalam buku teks awak ada, boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran yang disebabkan oleh logam dan gas. Tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, mudah disenggara, kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak semula. Okay, selain daripada itu, kita juga ada selimut kebakaran. Okay, rasanya kat sekolah tak berapa nak ada sangat selimut kebakaran ni. Okay, diperbuat daripada 2 lapiskan gentian kaca, mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air dan memadamkan api pada badan mangsa dengan menyeliputi badan mangsa. Okey, sebenarnya semua alat pemadam api ni kalau kita perhatikan, dia akan putuskan yang 3 perkara tadi tu. Okey, oksigen, haba dan juga bahan api lah. Maksudnya kita buang bahan api untuk padamkan kebakaran. Okay, untuk macam selimut kebakaran ni, kalau kita selimutkan mangsa ataupun selimutkan kawasan kebakaran, sebenarnya kita dah menghalang oksigen untuk masuk. Jadi kebakaran dapat dipadamkan. Okay, seterusnya, kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Cikgu rasa kalau cikgu dah ajar pun semua orang tahu macam mana nak guna ni. Okay, sebab selalunya bomba akan datang untuk awak ada fire drill semua tu kan. Okay. Yang pertama, kita tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Kita tak boleh nak bengkok-bengkokkan dia. Okay, halakan muncung kebakaran muncung alat pemadam kebakaran pada pangkat api. Pastikan kita berada 2 hingga 2.5 meter daripada api. Kita kena berdiri jauh sikit. Lepas tu kita picit alat pemadam dan kita ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Okey, yang ni sebenarnya semak panduan keselamatan kebakaran. Sebenarnya awak boleh baca sendiri pun, tapi tak apalah, cikgu baca sikit. Okey, memasang alat pengesahan asap. Pastikan ada pelan kecemasan dan laluan kecemasan dari setiap bilik dan semua penghuni tahu serta telah berlatih menggunakannya. Okey, ni kat sekolah lah, fire drill. Satu, gunakan mentol yang sepadan dengan watt lampu. Okey, seterusnya kita ada perkakasan elektrik yang menghasilkan haba diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari tirai perabot apa peralatan yang mudah terbakar. Contohnya kalau awak ada lampu dekat tepi sudut tu, jangan letak dekat langsir yang terbakar langsir. Okey, elakkan mengecas peralatan elektronik di atas katil atau tanpa pengawasan. Ni memang awak biasa buat lah. Bukan awak je, cikgu pun sama. Cas telefon. Bahaya tau, telefon boleh meletup. Okay, periksa pendawaian elektrik dari semasa ke semasa untuk mengenal pasti dan mengatasi kerosakan atau kebakaran akibat litar pintas. Ini macam setiap 10 tahun tu kena tukar balik lah kita punya pendawaian dekat dalam rumah. Kalau awak ingat lagi kebakaran yang berlaku dekat Sungai Lembing tu, disebabkan ni lah. Salah satu punca dia, pendawaian terlalu lama. Terus kita elakkan membuat penyambungan atau membebankan litar elektrik. Contohnya awak pakai extension. Lepas tu dah awak pakai extension, lepas tu awak letak lagi yang 3 tu. Sumbat lagi 1, 2, 3, tahu kan? Untuk pakai banyak-banyak tu tak bagus. Okay, letakkan mancing sama pemadam api di tempat yang tinggi untuk dicapai oleh kanak-kanak supaya tidak boleh dicapai. Okay, bekal-bekal yang mengandungi cair mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat yang jauh. Okay, anda disyorkan meletakkan 1 unit alat pemadam api jenis serbuk kering ataupun jenis ABC di rumah. Okay, yang ni contoh alat pemadam api ABC biasanya dekat sekolah. Okay, dia ada tarikh luput dia. Biasanya dia dapat bertahan setahun.
ataupun beberapa tahun, kita kena check dia punya tarikh luput. Selain daripada tarikh luput, kita juga kena check tekanan dia. Kalau tekanan dia masih, dia punya anak panah tu masih warna hijau, okay, boleh gunakan lagi. Atau kalau anak panah dia dah mengalir ke kosong, yang sebelah kiri tu, itu maksudnya dah kena hantar untuk pergi servis. Okay, itu saja cikgu rasa untuk 1.3. Okay, terima kasih.